Baik, kembali semula dalam Apa Khabar Malaysia. Bila kita bercakap tentang kemajuan sebuah negara, perkara yang tak boleh kita nak pinggirkan adalah bagaimana kita membangunkan masyarakat sosialnya. Itu adalah perkara yang penting. Sebab kalau kita maju dari konteks teknologi semata-mata, walaupun kita dah merdeka cukup lama, tetapi kalau kita tidak membangunkan sosialnya juga, ia juga adalah seperti tidak berguna. Kerana akhirnya tamadun itu hasil daripada bagaimana pemikiran masyarakat, bagaimana kita bergaul. Itu adalah rahsia ataupun resepi utama sebenarnya bagi negara-negara yang bertamadun dan juga maju. Dan untuk bercakap tentang perkara ini satu usaha yang cukup murni dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai hati yang cukup murni juga, kerana tanggungjawab sebagai masyarakat sivil itu digunakan sebaik mungkin untuk membantu mereka yang memerlukan. Ya, betul tu. Dan pada hari ini kita ada seorang tetamu daripada Pertubuhan Rumah Amal Cahaya Tengku Ampuan Rahimah. Saya amat gembira kerana beliau berada bersama kita pada hari ini. Datin Paduka Nurpiah Abdul Syukur yang merupakan timbalan yang di-Pertua Rakta ataupun Rumah Amal Cahaya Tengku Ampuan Rahimah. Assalamualaikum, selamat datang ke studio kita buat pagi ini, Datin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya, Alhamdulillah. Ya. Dengan senyuman tu saya rasa banyak perkongsian-perkongsian manis ingin dikongsikan kepada kita. Sebagaimana beliau telah pun bersama dalam bidang ini cukup lama sebenarnya. Pertama sekali kita bercakap dulu tentang rumah ini ataupun Rumah Amal Cahaya Tengku Ampuan Rahimah ataupun Rakta ini, mungkin boleh kongsikan dulu kepada kita sejarah latar belakangnya dan bagaimana awal itu, idea itu tercetus untuk menubuhkan sebuah pertubuhan amal seperti ini. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, Rumah Amal Cahaya Tengku Ampuan Rahimah atau singkatannya Rakta telah ditubuhkan kira-kira 30 tahun yang lalu. Melebihi usia saya itu tahu. Ya. Ya. Alhamdulillah, ya. Yang amat mulia Tengku Puteri Nurzihan, iaitu adinda kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, berhasrat untuk menubuhkan rumah ini di atas kesedaran belas kasihan ya beliau akan anak-anak yang kurang bernasib baik. Ya, jadi satu pungutan derma telah dijalankan pada tahun 1990. Ya, semasa yang Duli Yang Maha Mulia Bonda beliau meraihkan ulang tahun yang ke-62. Ya, dana telah diperolehi di majlis tersebut yang dikira lumayanlah masa tu, kira-kira 1 juta. Dan dengan dana tersebut bangunan Rakta diwujudkan. Dan rumah itu mula beroperasi, iaitu mengambil masuk anak-anak pada tahun 1993. Ya. Selepas 3 tahun daripada tarikh mahkamah itu, maka sudah dikumpulkan anak-anak untuk bersama. Bercakap tentang fokus kepada pertubuhan ini, apakah fokus yang diberikan terhadap pertubuhan ini? Memang semata-mata untuk menubuhkan rumah amal ini dan seterusnya menjaga anak-anak di bawah jagaan kami. Ya. Jadi difahamkan Datin di Rakta ini adalah anak-anak perempuan sahaja yang diambil untuk duduk di rumah amal. Mungkin Datin boleh ceritakan sikit berapa jumlah anak-anak yang sedang yang menghuni rumah amal sekarang ni? Kalau dikira daripada peringkat awal, seramai lebih kurang 700 orang anak-anak telah duduk di Rakta. Dan hari ini sedih jugalah kalau saya nak sebutkan hanya 26 orang sahaja yang masih ada dengan kami. Ini adalah disebabkan anak-anak tu keluar masuk. Betul. Ada yang keluar oleh kerana ibu bapa atau waris yang dah mampu membela mereka, membesarkan mereka, dia keluarlah. Kita pun tak mahu juga sekat, ya, putuskan hubungan kekeluargaan anak-anak ini. Dan juga dalam pada masa yang sama juga ada anak-anak yang masuk. Jadi proses keluar masuk inilah yang kira kami pun tak dapat nak perincikan betul-betul, ya. Tapi dalam satu-satu masa tu, ya, tapi keseluruhannya adalah lebih kurang 700 orang
Dari Bercakap juga tentang perkara ini, 1,700 cukup ramai sebenarnya. Usaha yang dilakukan oleh sebuah NGO juga merupakan salah satu usaha yang cukup baik. Cuma nak bercakap tentang soal anak-anak yang dimasukkan ke dalam rumah ini, nak tahu tentang latar belakang mereka. Adakah mereka ini terdiri daripada anak yatim sahaja ataupun mereka kurang berkemampuan? Dan yang kedua juga berkaitan tentang umur mereka. Adakah ini terbuka kepada umur tertentu sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam rumah ini? Sebenarnya mengikut konstitusi kami boleh mengambil masuk anak-anak berumur sekitaran antara 4 tahun hingga 17 tahun. Tapi hari ini kita mempunyai anak-anak yang kira dah bersekolah, sekolah rendah dan juga menengah. Dan mereka boleh tinggal di Rakta sehingga umur 17 tahun, iaitu selepas SPM, Sijil Pelajaran Malaysia, mereka selalunya akan keluar dan balik ke pangkuan keluarga. Ya. Baiklah, selain daripada ada anak ini tinggal di Rakta dan bersekolah seperti biasa, mungkin Datin boleh ceritakan apakah antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh mereka sepanjang mereka tinggal berada di Rakta ni? Ya. Sebenarnya anak-anak ni dibesarkan seperti juga anak-anak lain di rumah. Kita cuba memberikan suasana rumah ya kepada anak-anak ini, dan kita cuba membesarkan mereka dengan sebaik mungkin yang kita mampu. Jadi seharian tu memanglah mereka ke sekolah, balik sekolah macam biasa, makan salat ya, dan membuat kerja-kerja ya sekolah. Jadi sebelah petang tu mereka beriadah lah. Jadi sebelah malam pun mengulang kaji pelajaran. Jadi macam itulah kita terapkan nilai untuk berdikari. Jadi mereka adalah kata orang rutin-rutin nak basuh baju, kasut sekolah, ya, mengemas bilik dan tempat tidur, membersihkan bilik mandi diorang. Jadi tak adalah kita bergantung 100% kepada pekerja di Rakta. Ini bukanlah kiranya nak menyeksa diorang, tapi ini adalah kemahiran hidup yang mereka perlu perolehi. Jangan nanti keluar daripada Rakta tak tahu langsung nak basuh pinggan makan pun tak tahu, nak siang sayur pun tak tahu. Betul. Jadi untuk melengkapi ya mereka dengan ilmu-ilmu kemahiran hidup ini perlulah diasah, diasuh setiap hari. Seperti jadi, didikan di rumah lah. Itu yang macam di rumah. Ya, ya. Itu. Sudah hampir 30 tahun kewujudan Rakta ini. Pastinya seperti disebut tadi, keluar masuk itu perkara biasa dan mereka ini telah pun dididik banyak melalui rumah ini. Mungkin daripada kalangan anak-anak ini ataupun gadis-gadis ini, ada ataupun tidak kejayaan-kejayaan di sebalik daripada mereka yang mungkin dah keluar itu lebih berjaya. Mungkin daripada kalangan keluarga yang susah, tetapi bila akhirnya keluar, mereka ini telah pun menjadi penyumbang utama kepada masyarakat, kepada institusi keluarga. Bagaimana dalam konteks ini? Ada antara anak-anak kami dah kahwin, ya, dah berumah tangga, ada yang bekerja. Sungguh pun tak ramai yang berjaya sangat dalam hidup mereka, ya. Tapi alhamdulillah kita tak dengar pula ada kes-kes di mana anak-anak hidup melarat. Jadi kita andaikan mereka hidup bukanlah kalau tak senang pun, tapi aman dan bahagia. Kita berdoa sepanjang masa. Alhamdulillah. Ya, untuk mereka berjaya dalam hidup. Berjaya doesn't mean you get rich, ya, sahaja, tapi kehidupan yang kira agak sempurna dan bahagia. Jadi itulah sebenarnya harapan untuk anak-anak gadis ni, walaupun seperti yang Datin sebutkan tadi tidaklah berjaya ataupun kaya raya, tetapi selepas keluar daripada Rakta itu hidup selesa dan menjadi mungkin insan yang berguna dalam hidup mereka. Betul. Datin, saya difahamkan Rakta ni baru-baru ni telah membina Desta ataupun Dewan Serbaguna Tengku Ampuan Rahimah. Mungkin Datin nak ceritakan sedikit apa Desta ni, apakah
apakah tujuan dan fungsi Desta? Sebenarnya tadi saya tak menjawab soalannya yang anak-anak Rakta tu, ya. Apa program khusus khas yang diwujudkan untuk mereka? Boleh Datin, silakan jawab dulu soalan yang tadi tu. Jadi kami ini berpendapat, ya. Sebelum saya lupa, yang di-Pertua Rakta adalah Tengku Puteri Nurzihan, iaitu adinda kepada Kebaudili Sultan Selangor, ya. Jadi kata orang kita ni menubuhkan sesuatu itu kita cuba buat dengan sempurna. Betul. Jadi kita dapati memanglah tak semua anak-anak Rakta yang berjaya dalam bidang akademik. Dan justru itu Tengku Puteri berpendapat, ya, berpendapat kita harus bertanggungjawab, ya, bagaimana nak memperbaiki mereka, apa ruang-ruang yang boleh kita buat, ya, untuk membesarkan mereka dengan ilmu-ilmu yang boleh digunakan untuk masa depan mereka. Jadi selepas beberapa tahun kami beroperasi, ya, kami tubuhkan bengkel masakan. Mula-mula bengkel jahitan. Okey. Bengkel jahitan untuk mengajar anak-anak menjahit supaya ilmu ini dapat digunakan selepas mereka keluar dari Rakta. Betul. Malangnya setelah beberapa tahun, ya, kita membuat bengkel jahitan ini, kita dapati anak-anak tak berminat nak belajar menjahit. Walaupun mereka nampak mereka yang telah lulus dan diberi sijil oleh Rakta, sijil yang diperakui oleh Jabatan Kebajikan Negeri Selangor, Kebajikan Masyarakat, Negeri Selangor, mereka tak berminat sangat, ya. Jadi kita pun hari ini menubuhkan lagi satu kemahiran, iaitu bakery, di mana anak-anak diajar membuat, ya, kuih muih, ya, dan biskut untuk yang boleh mereka gunakan untuk mendapat, pendapatan untuk menyara hidup mereka di masa hadapan. Hasil dari ilmu yang diperolehi, ya, kita dapat jual juga, ya. Lagi satu, kita nak terapkan juga nilai, ya, ni apa kata orang, berniaga, keusahawanan tu. Keusahawanan, ya. Jadi kita buatlah jualan. Buat tu bukanlah secara kata orang komersial, akan tetapi yang boleh mereka tangani, ya. Jadi hari ini kita adalah jualan-jualan makanan sejuk beku. Beku sejuk. Sejuk beku. Makanan sejuk beku. Sejuk beku. Ya. Yang boleh dibeli dari Rakta. Jadi, ialah kemahiran memasak ni, sebagaimana yang kita ketahui, bukan saja belajar, simpan buku, ya, tapi nak dipraktikkan. Macam kita bawa kereta, kalau dah lama tak bawa tu kan kekok kan. Masak ni lagi teruk pula kalau tak pernah tak dibuat. pernah masuk lagi lah. Langsung tak jadi. Ya. Jadi itulah hasrat kami. Selain dari kita mendapat sedikit pendapatan untuk pembiayaan, ya, kelangsungan pentadbiran bagi pertubuhan. Itu antara strategi yang dilakukan. Seperti yang sebut tadi, ada wujudnya dewan seperti tadi kan. Dan mungkin juga boleh kongsikan daripada hasil tadi, idea untuk mewujudkan kelas bakery, masakan. Akhirnya juga tercetusnya buku di depan ini. Ini satu perkara yang menarik sebab saya difaham tadi, ianya terkandung dengan resepsi masakan. Sebab masakan ni kita memang tak boleh dah duduk diam sebab kita suka makan kan. Boleh kongsikan tentang dua inisiatif ini. Sebenarnya Amat Mulia Tengku Puteri sedar hari ini memanglah susah nak mendapatkan dana yang diperlukan, ya, untuk kami menguruskan Rakta. Jadi dengan kesedaran itu, Yang Amat Mulia Tengku Puteri berhasrat untuk mewujudkan sesuatu yang akan mendatangkan, ya, faedah untuk Rakta. Timbullah hasrat untuk membina Desta. Ya, Dewan Serbaguna Tengku Ampuan Rahimah.
Di atas cadangan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor kekanda beliau, ya, satu buku masakan telah diusahakan oleh Yang Amat Mulia Tengku Puteri Nurzihan. Ya. Jadi buku ini adalah satu buku masakan yang istimewa, mengandungi resipi-resipi dari arwah bonda beliau, Duli Yang Maha Almarhumah. Resepi masakan istana ni. Ya, boleh betul. tak, Din? Sila. Ya. Boleh juga. Jadi buku ini mengandungi resipi-resipi almarhumah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Rahimah sendiri, dan pernah disajikan di jamuan-jamuan dan banquet yang diadakan di Istana Alam Shah. Jadi sayanglah kalau resipi ini disimpan sahaja. Jadi Tengku Puteri berpendapat eloklah dikongsikan bersama rakyat jelata. Setelah siap, buku ini pun dilancarkan di Istana Alam Shah juga, ya, dan buku ini mula dijual. Ini dijalankan pada tahun 2016. Ya, 2016, kira 7 tahun yang lalu. Jadi perolehan dari jualan buku masakan ini agak lumayan juga. Dapatlah lebih dari 1 juta. Alhamdulillah. Tapi tak cukup juga kalau nak membuat sebuah dewan. Betul. Oleh kerana ya, hari ini kos semuanya meningkat naik. Betul. Termasuklah kos pembangunan, ya. Alhamdulillah dengan usaha Yang Amat Mulia Tengku Puteri yang sentiasa gigih, ya, memastikan ya kelangsungan hidup Rakta, Masih anak-anak lagi dapat Rakta, diteruskan kepada ya. anak. Beliau telah memohon pertolongan dari yang berbahagia Tan Sri, ya, Syed Mokhtar dari Al-Bukhari Foundation, dan yang berbahagia Tan Sri telah bermurah hati membiayai kos pembangunan Desta keseluruhannya. Desta ini boleh digunakan sebagai kalau fasiliti untuk disewakan atau bagaimana sebenarnya? Memanglah tujuan utama itu untuk mendapatkan dana dari sewaan dewan tersebut. Dewan pelbagai gunalah ini. Ya, jadi saya sebutkan, ya, antara ya majlis-majlis yang boleh digunakan ya dari sewaan dewan ini, majlis nikah kahwin, ya, majlis hari jadi, ya, dan majlis korporat-korporat, ya, seperti seminar, ya, dan juga sekolah-sekolah boleh juga menggunakan Desta untuk katalah hari pemberian hadiah, ya. Dan juga convocation di sekolah istiadat kan, convocation sekolah kan ada convocation kan, tak ada dewan, boleh gunakan dewan ini juga. Yes. Yalah, memanglah kita terpaksa lah kira menyewakannya, tak dapatlah nak bagi percuma. Tapi akhirnya sewaan ini akan membantu kepada tabung kita ini. Dia bukan untuk kegunaan sendiri, tetapi untuk kegunaan masyarakat. Ya, semuanya akan disalurkan, semua pendapatan dewan akan disalurkan ke Rakta untuk pembiayaan, ya, anak-anak kami. Jadi seperti berbelanja sambil beramal. Yes, betul. Jadi itulah yang saya nak terapkan. Kalau tempat lain tu kita sewa, dia orang pun mencari untung kan. Tapi kami di sini menyewakan bangunan sambil mereka penyewa boleh bersedekah, ya, untuk keperluan anak-anak. Kami perlukan dana, bukan saja untuk kata orang membesarkan anak-anak dari segi, ya. Of course makan tu diberi oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, tapi lain-lain keperluan seperti kan pembayaran sekolah, belanja saku hari-hari, pun ini juga adalah membantu kepada kelangsungan mereka. Dan selain itu kita perlu membayar gaji mereka-mereka yang bertugas di Rakta. Semuanya berkaitan dengan pembesaran anak-anak. Dan yang paling mustahak ialah bangunan kami dah berumur kira-kira 30 tahun.
Oleh itu banyaklah Kekurangan infrastruktur itu dan semua itu perlu. pembaikan yang yang perlu perlu dilakukan. dijalankan. Dan ini bukannya murah. Hari ini ya nak buat ya. Itu antara usaha yang dilakukan dan untuk membantu seperti tadi 30 tahun usia bangunan tersebut kita nak baik pulih dan memerlukan orang-orang awam di luar ini untuk membantu mereka bersama-sama bagi memastikan supaya usia 30 tahun baru itu dapatlah kita cantikkan lagi dan dapat digunakan secara menyeluruh. Dan anda sebenarnya boleh untuk bersama-sama kita seperti bagaimana anda lihat di Kasih TV ketika ini untuk membantu pertubuhan Rumah Amal Cahaya Tengku Ampuan Rahmah ataupun Rakta ini melalui bank account Bank Muamalat Malaysia Berhad. Ramai-ramai kita membantu kerana bila kita membantu masyarakat ini akhirnya berbalik kepada masyarakat juga dan ianya bukanlah sesuatu yang merugikan. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan di atas boleh saya kesudian bagi bersama. maklumat penting sikit. Ya, boleh. Ya, ada masa ya. Jadi Dewan Desta ni ya. Desta ini bukan sahaja dia mempunyai dewan tapi fasiliti juga dilengkapkan seperti tempat penyediaan makanan, bilik sembahyang, bilik menanti dan di bahagian atas ya dewan ada ruang untuk kita kalau kenduri kahwin nak buat nikah pun boleh di atas. Jadi lengkaplah segala-galanya dewan ini. Yes. Alright. Dan lagi satu tadi disebutkan kalau ada yang berminat untuk menyumbang ya bolehlah buat melalui ya online talian ya. Lebih mudah dan cepat. Lebih mudah dan cepat. Bolehlah gunakan ya talian kami di apa namanya? Ada rasanya nombor tu ada tertera di ada tak tertera? Cepat ambil telefon, tangkap gambar di skrin sekarang ini. Boleh hubungi terus, ini dapat membantu. Nombor akaun, saya sebutkan nombor akaun Rakta di Bank Muamalat adalah 120 60,000 615718. Okey. Ya. Dan tadi kita sebut berkenaan Desta yang akan dirasmikan pada 4 hari bulan Ogos ini. Betul. Dalam masa 2-3 hari lagi ya. Akan dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Baiklah, terima kasih Datin. Banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk menceritakan tentang Rakta dan Desta. Kita nak berhenti berehat seketika dan akan kembali sekejap saja lagi.